Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Saiful bin Sulaiman yang akan mengajar subjek sains untuk tahun 5 Zuhal. Baik, sebelum kita pergi ke topik hari ini, saya nak membuat pengenalan mengenai unit-unit yang awak akan pelajari tahun 2021 ni. Baik, kita tengok satu persatu. Baik, tajuk yang pertama awak akan belajar kemahiran saintifik, yang kedua manusia, yang ketiga haiwan, keempat tumbuh-tumbuhan, kelima elektrik, yang keenam haba, tujuh pengaratan, yang ke-8 jirim, ke-9 fasa-fasa bulan dan buruj, dan yang ke-10 adalah mesin. 10 unit yang awak akan pelajari sepanjang tahun. Baik, untuk hari ini kita akan masuk tajuk kemahiran proses sains. Baik, untuk kemahiran proses sains, ada 12 item yang perlu awak ingat. Di bawah kemahiran saintifik ni, dia ada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Ada 12 subtajuk yang akan pelajari. Kita masuk satu. Kemahiran memerhati menggunakan deria. Contoh mata, hidung, lidah, tangan dan telinga. Mata melihat. Contoh awak lihat warna apa. Beg tersebut berwarna merah. Itu penglihatan. Memerhati melalui mata. Hidung bau. Ini adalah bau buah durian. Itu lidah awak rasa pahit, manis, masin, tawar. Kalau tangan sentuh, kasar, licin, sejuk atau panas. Telinga dengar muzik, bising, kuat dan perlahan. Itu adalah kemahiran memerhati menggunakan 5 deria ni. Yang seterusnya kemahiran saintifik, iaitu kemahiran proses sains yang kedua, mengelas. Mengelas mengikut warna, bentuk, kegunaan, habitat, jenis dan cara makan. Sebagai contoh, saya bagi. Yang lelaki sebelah kiri, yang perempuan sebelah kanan. Bermakna sama jantina. Ataupun awak dapat gambar ikut bentuk. Bentuk bulat awak asingkan, petak awak asingkan, segitiga awak asingkan. Ataupun habitat. Contoh haiwan. Haiwan dia bagi secara semua jenis haiwan. Dan awak asingkan haiwan yang hidup di darat dan di air. Itu mengelas ikut habitat dan tempat tinggal. Contohnya kucing darat, lembu di darat, kambing di darat, ikan di air, udang di air. Itu mengelas. Baik, seterusnya kemahiran proses sains yang ketiga, mengukur menggunakan nombor. Mengukur menggunakan nombor. Boleh guna pita pengukur, alat yang awak boleh gunakan, pita pengukur, neraca, pembaris dan jam. 4 ni, neraca, pita pengukur, pembaris, jam randik, ini adalah alat ukuran piawai. Bermakna awak terus dapat dia punya jumlah, dia punya bacaan. Yang bawah ni, klip kertas, pensel, batang mancis dan anggota badan ni, alat bukan piawai. Dengan syarat mesti sama saiz. Kalau nak ukur lebar meja guna klip kertas, susunlah klip kertas tu. Berapa bilangan klip kertas yang diperlukan. Kalau awak gunakan pita ukur, tak perlu. Awak tarik je terus dapat bacaan. Itu alat ukur piawai. Terus dapat bacaan. Kalau yang saiz yang sama, alat ukur bukan piawai. Baik, seterusnya kita pergi kepada kemahiran KPS yang berikutnya, iaitu membuat inferen. Membuat inferen ni menyatakan sebab atau kenapa berlakunya sesuatu peristiwa tu. Mesti bermula ayat dengan kerana. Kenapa dia lewat ke sekolah? Kerana dia tidak mempunyai pengangkutan. Itu adalah sebab. Baik, contoh lain, saiz pokok B lebih besar daripada saiz pokok A. Kenapa? Kerana pokok B dapat baja yang berkualiti daripada pokok A. Ataupun contoh yang kedua, bilangan telur ayam dalam reban Pak Samad lebih tinggi dari bilangan telur ayam dalam reban Pak Abu. Kenapa? Kerana ayam Pak Samad mendapat makanan yang mencukupi. Sebab inferen ni adalah sebab. Inferen ni adalah sebab.
Seterusnya, KPS yang berikutnya menyelesaikan masalah. Okey, ini melibatkan aktiviti kamu membuat eksperimen atau aktiviti. Dalam eksperimen tu mesti ada tujuan, mesti ada penyelesaian masalah, hipotesis, menentukan pemboleh ubah, alat dan bahan yang digunakan, langkah menjalankan eksperimen, hasil pemerolehan, kemudian tafsir hasil dapatan dan membuat kesimpulan. Ini adalah eksperimen. Menyelesaikan masalah ni. Eksperimen. Awak buat eksperimen mesti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 item ni untuk membuat penyelesaian masalah. Yang ni macam mana? Bila kita lakukan aktiviti nanti, awak akan tulis semua item ni dalam laporan penyiasatan. Baik. Saiz kapal terbang ini adalah pemboleh ubah dimanipulasi dan jarak kapal terbang kertas adalah pemboleh ubah bergerak balas. Tukarkan saja. Tapi ayat tujuan ni awak kena ingat. Yang ni perlu ingat. Perlu ingat. Faham Okey, itu cara menulis tujuan untuk menyiasat hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasi dan bergerak balas. Okey, seterusnya penyataan masalah. Cara penyataan masalah, adakah pemboleh ubah dimanipulasi boleh mempengaruhi pemboleh ubah bergerak balas, ataupun awak boleh guna juga jika pemboleh ubah dimanipulasi bertambah atau berkurang, maka pemboleh ubah bergerak balas bertambah atau berkurang. Contoh, jika saiz kapal terbang bertambah, maka jarak kapal terbang kertas tadi akan bertambah. Makin besar, makin jauh. Ini cara tulis hipotesis. Perlu ingat juga. Okey, pemboleh ubah. Macam mana nak tentukan pemboleh ubah? Okey, pemboleh ubah dimanipulasi yang ditukarlah dalam eksperimen. Contoh saiz kapal terbang tadi ditukar. Kecil, sederhana, besar. Bergerak balas dia hasil eksperimen dia. Berapa jauh dia pergi, jarak dia. Yang dimalarkan yang sama. Mesti guna kertas yang sama. Sebagai contoh dalam eksperimen 25 tu. Okey, awak tengok ni saya highlightkan. Okey, pemboleh ubah dimanipulasi saiz kapal terbang ni yang diubah dalam eksperimen ni. Saiz dia kecil, besar, sederhana, besar. Lepas tu bergerak balas jarak dia, hasil dia. Kalau kecil berapa jauh? Besar berapa jauh? Sederhana berapa jauh? Dan yang dimalarkan yang tetap mesti menggunakan kertas yang sama saiz atau sama tebal. Jangan guna yang kecil kertas tebal, yang besar kertas nipis, tak boleh. Semua mesti kertas yang sama. Okey, baik. Seterusnya pemerhatian. Cara menulis pemerhatian. Okey, contoh masih lagi dalam muka surat 2 hingga 5 buku teks. Pemerhatian dia sama juga macam hipotesis. Jarak kapal terbang akan bertambah apabila saiz bertambah. Faham Jarak kapal terbang kertas akan bertambah apabila saiz bertambah. Ataupun dalam eksperimen muka surat 6 dan 7, jarak kapal terbang kertas paling jauh apabila panjang gelang getah ditarik. Ini menggunakan getah. Dia tembak pakai getah. Lagi panjang dia tarik, lagi jauh jarak dia. Ini pemerhatian. Dia seakan-akan hipotesis. Baik, kesimpulan. Cara nak tulis kesimpulan sama juga cara nak tulis hipotesis. Jadi awak kena ingat. Sama semakin bertambah atau berkurang pemboleh ubah dimanipulasi, semakin bertambah atau berkurang pemboleh ubah bergerak balas. Jadi cara nak tulis tujuan tadi untuk mengkaji hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Untuk kesimpulan, hipotesis dan pemerhatian sama juga cara penulisan dia. Semakin bertambah atau berkurang pemboleh ubah dimanipulasi, semakin bertambah atau berkurang pemboleh ubah bergerak balas. Nampak Sama mudah sangat. Baik, ini kalau itu tadi kesimpulan berdasarkan eksperimen. Kalau kesimpulan dalam bentuk fakta, contoh kesimpulan pengaratan paku besi akan berkarat apabila terdedah kepada air dan udara. Ni. Nampak? Apabila terdedah kepada air dan udara. Ini dalam bentuk
fakta. Dia tak ada. Kalau dia cakap okey, tuliskan kesimpulan daripada penyiasatan di atas. Dia tak bagi pun boleh ubah. Jadi awak tak boleh nak tulis semakin bertambah atau berkurang PDM, semakin bertambah atau berkurang PBB. Tak boleh nak tulis, tak ada pun boleh ubah. Jadi awak akan buat kesimpulan dalam bentuk fakta. Bawah pun sama. Tumbuhan hidup subur apabila mendapat keperluan asas seperti cahaya matahari, air dan udara yang mencukupi. Dan yang terakhir, haiwan memerlukan air, udara dan makanan yang mencukupi untuk hidup. Nampak? Ini kesimpulan dalam bentuk fakta. Faham Kalau tak ada eksperimen dia tiba-tiba dia minta kesimpulan, awak tulis dalam bentuk fakta. Yang ni awak kena ada pengetahuan asas untuk jawab, untuk buat. Baik, kemahiran manipulatif kemahiran manipulatif. Okey, ada 5 yang awak akan pelajari, iaitu mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Okey. Baik, cara awak gunakan, contohnya bahan uji kaji tu, kalau cecair awak nak letak dalam apa supaya tak tumpah. Cara nak pegang bahan uji kaji, guna apa, guna sarung tangan ke, dengan cermat. Tujuan dia supaya bahan uji kaji tidak rosak. Yang kedua, menggunakan dan mengendalikan alatan dengan betul. Mesti gunakan alatan dalam bilik sains ketika buat eksperimen tu dengan betul. Cara menggunakan alatan tu. Sebelum awak jalankan aktiviti, cikgu akan tunjukkan dululah macam mana cara dia. Melakar spesimen. Awak lukis spesimen, alatan dan bahan yang digunakan ni dalam laporan eksperimen awak. Okey, yang keempat, bersih dan simpan bahan dengan bersihkan peralatan dengan betul dan selamat. Dah pakai, bersihkan, cuci, jangan tinggalkan apa-apa kesan. Yang kelima, simpan alatan yang bahan sains dengan betul. Bahan tempat yang sesuai lah. Selalu dalam makmal dah dilabelkan. Tabung uji dekat mana, bikar dekat mana. Okey, semua ni bila awak amalkan. Okey, semua ni awak amalkan ketika awak melakukan eksperimen. Bila awak jalankan eksperimen, awak akan aplikasikan kemahiran manipulatif ni. Okey, cikgu ulang balik kemahiran saintifik ada 2 KPS, iaitu kemahiran proses sains yang awak belajar tadi. Tujuan apa semua tu, pemerhatian, mengelas. Dan yang kedua adalah kemahiran manipulatif. Kemahiran proses sains ada 2, KPS dan kemahiran manipulatif. Ada 5 ni. Faham Okey, nanti cikgu akan terangkan dengan lebih lanjut, sebab yang ni kita kena, kemahiran saintifik ni sepatutnya kita kena bersoal jawab secara bersemuka baru awak faham. Kalau macam ni susah, sebab nak kena kaitkan contoh-contoh Tapi tak apa, awak boleh tengok balik video ni banyak kali untuk awak faham. Okey. Baik, tugasan jawab soalan 1 hingga 7 dalam buku teks halaman 15 hingga 18. Dalam buku teks sains tahun 5 soalan 1 hingga 7. Salin soalan dan buat jawapan dalam buku nota sains. Baca soalan dengan teliti dan fahami kehendak soalan. Awak baca soalan, apa yang soalan nak. Okey, cara nak jawab, rujuk video. Cara nak jawab dia. Macam mana buat reference, macam mana buat tujuan, macam mana cari pemboleh ubah, awak akan dapat jawab. Baik, buat dalam buku nota buat dalam buku nota. Ni buat dalam buku nota. Okey, bila dah siap, awak boleh ambil gambar dan hantar secara personal melalui Telegram. Kalau awak hantar awal lah saya dapat catat awak punya pentaksiran bilik darjah. Saya boleh rekodkan dalam fail lah. Kalau awak tak hantar, naik sekolah, saya akan semak lah untuk dapatkan markah. Itu saja. Yang penting buat. Sebelum awak tonton video, isi dulu kehadiran. Okey, itu saja untuk minggu ni. Okey. Sekian, terima kasih.
Baik, ini adalah contoh jawapan lah. Contoh jawapan daripada latihan yang awak buat tu. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6 dan nombor 7. Ni contoh jawapan dia. Jawab dulu, awak jawab dulu. Kemudian awak semak balik. Betul atau tak? Kenapa jawapan dia boleh dapat yang macam cikgu bagi ni? Kenapa saya tak boleh dapat macam yang jawapan yang macam cikgu bagi ni? Awak tengok balik video tu. Tonton balik video.